Hai semua, ramai orang sukakan aiskrim. Tapi pernahkah kita terfikir ada seorang wanita yang sanggup menyumbat potongan badan pasangannya di dalam tong aiskrim? Ya, itulah yang terjadi. Mari sama-sama kita saksikannya di dalam episod saya Mystery and Murder. Estibalis Carranza atau dikenali dengan nama Esti adalah seorang wanita yang cantik dan menawan. Dilahirkan pada 6 September 1978 di Mexico City. Dia membesar di Catalan City, Barcelona, Spain. Keluarganya berpindah ke Sepanyol ketika Esti berusia 5 tahun. Ayahnya bernama Armando Carranza adalah seorang penulis buku. Esti tidak mempunyai hubungan yang baik dengan ayahnya. Dia dan adik-beradiknya tidak dibenarkan untuk mendapatkan perhatian dan dia merasa kadang-kadang kewujudannya pun tidak diperlukan. Mereka berpindah ke Sepanyol kerana ayah Esti, Armando, dilabel sebagai aktivis di Mexico. Hal ini membuatkan pasukan bersenjata melancarkan serbuan ke rumah mereka. Aksi ganas ini sekaligus meninggalkan impak yang besar kepada Esti. Di rumah baru mereka di Barcelona, mereka berasa terkurung di ruang yang sempit kerana keadaan rumah yang kecil. Ayah Esti bekerja dari rumah dan tak boleh bertolak ansur dengan bunyi bising. Sebagai seorang pendatang dari Mexico, Esti melalui hari yang sukar dan selalu dibuli di sekolahnya dan sukar untuk mendapatkan kawan. Esti juga mempunyai satu kecenderungan di mana dia mengimpikan untuk mempunyai anak ketika dia masih kecil lagi. Ketika dia berusia 10 tahun, dia pernah bertanya pada ibunya bilakah dia akan boleh mempunyai anaknya sendiri. Kawan-kawannya mentertawakan dia dan percaya dia akan melupakan fasa itu. Tetapi keinginan untuk menjadi seorang isteri dan ibu tetap kuat dalam dirinya. Semasa meningkat usia remaja, Esti pernah dicabul oleh seorang lelaki yang sudah berusia di satu parti. Namun dia tidak melaporkan hal ini kepada sesiapa. Peristiwa ini dan perasaan benci pada ayahnya membuatkan dia berfantasi untuk mencederakan lelaki-lelaki yang telah menyakitinya. Ketika dia berusia 17 tahun, ayahnya menghantarnya untuk belajar di Universiti Barcelona dalam jurusan ekonomi. Itu bukanlah pilihannya tetapi lebih kepada kehendak ayahnya. Kerana ingin berasa diterima oleh ayahnya, Esti telah menamatkan pengajiannya selama 5 tahun. Semasa dia belajar di sana, dia telah berkenalan dan menjalinkan hubungan dengan seorang pelajar dan hubungan itu berterusan sehingga pengajiannya tamat. Esti membayangkan mereka akan membina keluarga bersama dan menjalani hidup seperti yang dia mahukan. Apabila dia memberitahu tentang keinginannya, teman lelakinya berkata dia tidak bersedia untuk hubungan yang serius. Bayangkan macam mana kita boleh bercinta dengan seseorang selama 5 tahun tetapi tidak mahukan sesuatu yang serius. Ini melukakan hati Esti dan teman lelakinya ini menjadi antara lelaki di dalam senarai yang telah menyakitinya. Esti mempunyai fantasi untuk membunuhnya dengan memotong brek keretanya atau dengan merosakkan pemanas hawa di apartmennya. Setelah menamatkan pengajiannya dengan cemerlang, Esti telah berpindah ke Munich, Jerman di mana dia telah bekerja sebagai seorang pengasuh kanak-kanak. Ianya kerana dia menyukai kanak-kanak dan berkeinginan mempunyai anaknya sendiri suatu hari nanti. Dia mempelajari bahasa Jerman dengan cepat dan akhirnya berhenti kerja sebagai pengasuh dan memulakan pekerjaan barunya di kedai aiskrim di Nuremberg. Seperti biasa, di bandar yang baru, dia sukar untuk mendapatkan kawan. Pada tahun 2002, dia telah berkenalan dengan seorang lelaki, penjual peti ais yang 14 tahun lebih tua darinya bernama Holger Horst. Hanya selepas beberapa minggu berkenalan, Holger telah melamar Esti untuk berkahwin. Ketika itu, Esti berusia 22 tahun. Tetapi dia mahukan bayi secepat mungkin, jadi Esti bersetuju. Namun, keadaan menjadi sebaliknya. Holger telah mendera Esti secara mental dan fizikal. Holger mengambil wang Esti dan mencuri pasport Esti untuk menghalang Esti balik ke Sepanyol. Pada 2005, Holger mengajak Esti berpindah ke Vienna, Austria dengan meyakinkan Esti jika mereka berpindah ke sana, dia akan bersedia untuk membina keluarga iaitu mencuba untuk mendapatkan zuriat bersama. Di Vienna, mereka membuka satu kedai aiskrim yang diberi nama Schleckeria Escafe.
Malangnya, ST yang berempas pulas menguruskan kedai manakala Holger cuma melepak dan main video game di rumah dan taksub mengumpul koleksi senjata. Dia juga mengatakan ST nampak tidak menarik sedangkan ST dah sedaya upaya menjaga penampilannya. Dia mula tidak mempedulikan ST dan akhirnya tidak mahu melakukan sebarang hubungan intim dengan ST. Ia sekaligus telah menghancurkan harapan ST untuk hamil. ST mulai mempunyai fantasi untuk membunuh Holger. Pada tahun 2007, ST berkenalan dengan seorang lelaki berumur 48 tahun yang bernama Manfred Hinterberger. Mereka bertemu ketika Manfred datang ke kedai untuk menjual mesin aiskrim yang baru. Manfred menjanjikan ST satu kehidupan berkeluarga yang bahagia. ST akhirnya mengakhiri hubungannya dengan Holger dengan menceraikan Holger, tetapi Holger enggan untuk berpindah keluar dari apartmen mereka. Hubungan ST dan Manfred juga mengalami pasang surutnya. Beberapa kali juga mereka putus dan ST berterusan mencari lelaki lain yang mempunyai visi yang sama dengannya. Pada 27 April 2008, ST sedang bersiap untuk keluar bertemu janji dengan lelaki yang baru dikenalinya melalui internet. Apabila pergaduhan tercetus antara ST dan Holger. Ianya berkenaan keengganan Holger untuk berpindah keluar dari rumah. Holger memberitahu ST adalah seorang yang tidak berguna dan tidak boleh hidup tanpa dirinya. Ini telah menaikkan kemarahan ST. Dalam masa yang sama, dia ternampak pistol Holger di atas meja makan. Dikala Holger sibuk bermain video game, ST mencapai sepucuk pistol dan menembak Holger sebanyak 2 kali di belakang kepalanya dan 1 tembakan di sisi kepalanya. Selepas membunuh Holger, ST keluar dari rumah untuk bertemu janji dan bermalam di rumah kenalan barunya. Keesokan harinya, dia pergi menguruskan kedainya seperti biasa. Apabila pulang ke rumah, mayat Holger masih lagi di posisi yang sama. ST memutuskan cara terbaik untuk melupuskan mayat Holger adalah dengan membakarnya. Dia meletakkan bahan bakar pada mayat Holger dan cuba membakarnya, namun tidak berjaya apabila apartmennya dipenuhi asap menyebabkan jirannya memanggil bomba. Namun, apabila mereka muncul di pintunya, ST memberi alasan ikan yang digorengnya terbakar. Pihak bomba mempercayainya dan berlalu pergi. ST tidak boleh lagi bertahan dengan bau mayat Holger yang semakin membusuk. Jiran juga sudah mengetuk pintu rumah ST untuk bertanyakan tentang bau busuk tersebut. Akhirnya, ST membuat keputusan untuk membeli gergaji mesin untuk memotong mayat Holger. Selepas memotong mayat Holger, dia menyimpan potongan badan Holger di dalam peti ais. Pada tahun 2008, ST diberi notis untuk berpindah dari apartmennya. Dia mengeluarkan potongan badan Holger dan memasukkannya ke dalam bekas aiskrim dan kemudian menuang simen ke dalam bekas tersebut. Kemudian memindahkannya ke kedai aiskrimnya. Dia meletakkan bekas-bekas itu di ruang bawah tanah kedainya. Pada tahun 2010, ST dan Manfred kembali bersama. ST mengharapkan Manfred berubah dan mahu bersama-sama membina keluarga dengannya. Namun, itu hanya delusi kerana dari awal lagi Manfred sudah tidak mahu mempunyai anak dan Manfred mahukan hubungan terbuka di mana mereka bebas untuk mempunyai banyak pasangan dalam masa yang sama. ST merasa kecewa. Namun, dia mempunyai alasan sendiri untuk masih kekal bersama Manfred. Suatu malam ketika Manfred keluar, ST terjumpa apps dating yang digunakan oleh Manfred. Di dalam apps dating itu, Manfred menyatakan ciri wanita yang sempurna untuknya adalah wanita menarik yang suka bersukan, berbasikal dan meluncur salji. Ianya adalah ciri-ciri yang bertentangan dengan ST. Dia tidak boleh menerima kenyataan yang Manfred akan mencari wanita lain. Dia mula berfantasi untuk menghapuskan Manfred. Pada malam 21 November 2010, semasa Manfred sedang tidur, ST menembak Manfred sebanyak 4 kali di belakang kepalanya. Sama seperti Holger, dia memotong bahagian badan Manfred, menyumbatkannya ke dalam bekas aiskrim dan menuangkan simen di dalamnya. Kemudian dia meletakkannya ke ruang bawah tanah kedai aiskrimnya. Sekarang telah ada 2 mayat di ruang bawah tanah kedai aiskrimnya. Dia meletakkan pewangi udara untuk menutupi bau di ruang tersebut. Bulan berikutnya, dia memulakan hubungan baru dengan kawan Manfred bernama Roland Art.
Ketika musim panas 2011, impiannya untuk mengandung menjadi kenyataan dan Esti juga telah bertunang dengan Roland Art yang disifatkan sebagai lelaki idamannya. Namun, mimpi indahnya berakhir apabila berlaku paip pecah di ruang bawah tanah kedainya. Pekerja pembaik pulih telah memecah masuk ke dalam kurungan bilik bawah tanahnya dan menemui perkara di luar jangkaan mereka. Di dalam bilik itu terdapat senjata dan freezer yang dipenuhi dengan simen. Mereka segera menghubungi pihak polis dan potongan mayat Holger dan Manfred ditemui. Esti sampai ke kedainya pagi itu dan ternampak pihak polis. Dia tahu segalanya telah berakhir. Dia menyuruh kawannya untuk mengambil buku simpanannya di kedai aiskrim dan bertemunya di jambatan berdekatan. Menyedari pasportnya masih di rumah, dia balik sebentar ke rumah untuk mengambil pasportnya. Dia ke lapangan terbang dan menempah tiket ke Paris. Namun dia terfikir menaiki kapal terbang adalah sangat berisiko, jadi dia menuju ke stesen kereta api. Namun tiada jadual tren antarabangsa yang akan berlepas dalam masa terdekat, jadi dia mengambil teksi dan mengarahkan untuk ke Udine, Itali, bandar yang 5 jam jauhnya dari Vienna. Apabila dia sampai di Udine, dia ke salon untuk menukar warna rambutnya kepada warna hitam. Kemudian dia bertemu dengan seorang penyanyi jalanan bernama Ivan dan dia bersetuju untuk menumpangkan Esti di rumahnya. Namun selepas beberapa hari, Ivan menjadi curiga terhadap Esti dan melaporkan tentang Esti ke pihak polis. Pada 10 Jun 2011, Esti telah ditahan oleh pihak polis. Esti telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Dia melahirkan bayinya di dalam penjara dan bayi itu diserahkan kepada ibu bapa Esti. Esti kemudiannya berkahwin dengan Roland Art di penjara. Namun perkahwinan mereka tidak kekal lama apabila mereka bercerai pada tahun 2015. Begitulah kisah Estebalis Carranza yang bijak dan menawan. Namun itu tidak memberi apa-apa erti jikalau salah percaturan dalam kehidupan. Semoga kita mendapat pengajaran dalam kisah ini. Untuk yang belum subscribe, bantu saya untuk subscribe, like dan komen. Kita bertemu lagi di lain kali untuk kandungan yang lebih menarik. Terima kasih kerana menonton. Bye.